Hey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hidup hebat luar biasa. Alright, pada hari Jumaat yang mulia ini, saya daripada Jabatan Muamalat Kias, saya nak share sedikit tips kepada pelajar-pelajar di luar sana, bagaimana nak cemerlang di dalam pelajaran. Jadi pada petang ni saya nak share tentang bagaimana nak study smart. Kita selalu dengar orang cakap kan study smart. Nak berjaya kena study smart. Persoalannya macam mana yang dikatakan study smart. Alright, so nak study smart ada 5 cara yang kita boleh guna. Ada 5 cara yang kita boleh guna. Alright, kita senang je. Smart ada S-M-A-R-T. Kan cukup 5. Jadi kita tengok apa dia S. Study smart yang pertama S ialah sasaran. Bila kita nak study smart, kita kena ada sasaran. Dan sasaran ni pula kita kena ada sekurang-kurangnya 2 sasaran. Sekurang-kurangnya. Apa dia sasaran tu? Yang pertama sasaran jangka panjang dan yang kedua sasaran jangka pendek. Dua je, sasaran jangka panjang dan sasaran jangka pendek. Sasaran jangka panjang tu apa dia? Contohnya kalau kita tengah nak ambil SPM, sasaran jangka panjang kita ialah untuk dapat A dalam SPM untuk subjek-subjek yang kita ambil itulah. Kalau kita ada 9 subjek, 9A yang kita nak. Kalau 10 subjek, 10A yang kita nak. Alright, jadi itu adalah yang pertama. Yang kedua, kita kena ada sasaran jangka pendek. Sasaran jangka pendek ni macam mana? Yang tu adalah sasaran yang kita kena ada setiap sesi kita buat ulang kaji ataupun pembelajaran. Contoh, bila kita masuk kelas, bila kita masuk kelas, katalah kelas matematik, kita kena ada sasaran. Habis je kelas ni, aku mesti menguasai apa yang cikgu ajar lah, ataupun apa tajuk yang kita belajar hari ni. Contoh, katalah dalam kelas matematik hari ni, kita belajar pembezaan, differentiation ataupun integration contohnya. Jadi kita kena sasarkan. Alright, by today saya mesti menguasai tajuk differentiation ni ataupun tajuk integration ni. Selagi kita tak faham, kita akan kena usahakan supaya faham. Yang penting kita kena capai kedua-dua sasaran kita. Alright, sasaran jangka panjang dan beberapa siri sasaran jangka pendek. Kalau kita study tu 1 jam, kita kena set dalam 1 jam ni apa yang kita nak belajar. Selagi tak mencapai sasaran kita, jangan berhenti. Kalau terpaksa berhenti sekalipun, kita sambung balik lepas ni. Guys, senang je. Kena ada sasaran. Kalau tak ada sasaran, ibarat kita berjalan dalam gelap. Bila kita berjalan dalam gelap, maka kita akan mudah untuk menghadapi kemalangan. Macam mana? Kadang-kadang jalan tersepak batu, tersepak meja, tersepak kerusi dan kita pun rasa sakit, akan down, terjatuh dan sebagainya. Jadi, kita tak nak benda-benda tu semua. Kenalah ada sasaran. Bila kita ada sasaran, ibarat kita ada lampu. Jadi, kita nampak ke mana kita akan bergerak. Jadi, bila kita nampak ke mana kita akan bergerak, senanglah kita nak mencapai sasaran kita. Yang kedua, tips yang kedua, M. Tadi S, yang kedua M. M apa dia? Untuk kita nak berjaya, kita kena ada mentor dan motivasi. Mentor dan motivasi. Kenapa penting ada mentor? Sebab mentor ini adalah orang yang boleh guide kita untuk kita nak menguasai sesuatu bidang. Contohnya, kalau kita nak katalah kita nak dapat 9A, tujuannya untuk apa? Katalah untuk nak jadi doktor. Dan kita kena ada mentor yang boleh membantu kita ke bidang kedoktoran ni. Sebab apa? Kalau kita berjuang seorang-seorang, kita akan susah. Sebab apa? Semua benda kita kena tempuh sendiri. Tapi kalau kita ada mentor boleh guide kita dalam banyak benda. Jadi, bila kita nak study pun sama. Kita ada mentor ni boleh tunjuk dekat kita macam mana cara nak study. Apa yang kita kena tekankan, apa yang kita boleh let go sikit. Macam mana nak bagi boleh faham benda ni, macam mana nak bagi boleh ingat benda ni, apa strategi, apa teknik. Tu mentor boleh tolong tunjukkan ataupun kongsikan. Dan seterusnya kita kena ada motivasi. Sebab apa? Biasalah bila kita belajar ni,
dia ada onak durinya. Okay, dia ada halangan-halangannya. Dia adalah time-time tertentu, mungkin disebabkan kita keletihan, kesusahan dan sebagainya kan. Jadi kita rasa macam down sikit kan. Biasalah tu. Right? Tapi kalau kita ada motivasi, motivasi ni ibarat pendorong kita. Dia akan tolak kita ke depan untuk lebih bersemangat untuk kita nak belajar dan mencapai apa yang kita nak tadi, impian kita, sasaran kita tadi. Okay, jadi motivasi ni kita boleh dapat daripada mana? Yang tu kita boleh dapat daripada mentor, kita boleh dapat daripada sokongan keluarga, daripada kawan-kawan, rakan sebaya, cikgu-cikgu dan sebagainya. Okay? Jadi pentinglah tu sasaran dan juga mentor dan motivasi. Okay. Yang ketiga, tips yang ketiga kena ada A. Apa dia A? Kena pandai atur masa. Setiap orang dia ada 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan inilah masa yang kita guna untuk nak buat segala benda. Kan, nak buat segala benda. Kita nak study pun kita guna masa 24 jam ni. Kita nak tidur pun masa 24 jam ni. Makan pun masa tu lah. Masa tu lah juga nak kena tolong mak. Masa tu nak kena tolong ayah. Nak jaga adik dan sebagainya. Alright. Jadi masa 24 jam yang kita ada, 7 hari yang kita ada tu, kita kena aturkan sebaik-baiknya. Okay. Dan disiplinkan dengan pembahagian masa tersebut. Alright. Sebaik-baiknya kalau kita sebagai orang Islam, kita aturkan masa kita tu dengan berpandukan waktu solat. Itu terbaik. Okay, itu terbaik. Okay, sebab apa? Kan dalam Islam kita diajar solat 5 waktu. Solat 5 waktu ni kan Allah kata apa? Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kan? Sesungguhnya solat ni bagi orang mukmin adalah kitaban mawquta, adalah kewajipan yang berwaktu. Maksudnya Allah ajar dekat manusia ni supaya berdisiplin dengan waktunya 5 kali sehari. Okay, jadi waktu subuh adalah untuk kita memulakan hari kita. Waktu zuhur adalah untuk kita beristirahat di waktu tengah hari. Waktu asar untuk kita kembali aktif di waktu petang. Waktu maghrib untuk kita berehat sekejap. Waktu isyak untuk kita berusaha mencari ilmu. Jadi itu adalah waktu-waktu dia yang Allah dah aturkan untuk kita. Jadi kita pun susun atur waktu kita 24 jam tu mengikut waktu solat. Okey. Sebaik-baik waktu study masa bila? Biasanya sebelum subuh. Sebab apa? Masa tu otak kita fresh, kita tak banyak gangguan. Okey. Macam mana nak fresh pada sebelum subuh? Kena ada tidur yang cukup dan sebagainya lah. Alright. Sama juga sebelum zuhur adalah waktu untuk kita ke sekolah. Masa tu belajarlah elok-elok. Kan? Belajar fokus dalam kelas. Lepas tu lepas asar, jangan tidur lepas asar. Gunakan asar tu waktu untuk kita tambah fitness kita, beriadah. Dan kemudian waktu maghrib kita boleh rehat sekejap, makan, spend masa dengan keluarga dan sebagainya. Kemudian sambung study lepas isyak. Sambung study lepas isyak. Kalau boleh pukul 10 tu tidurlah. Sebab apa? Kalau kita tidur pada pukul 10, kita akan dapat waktu yang optimum. Kita akan dapat tidur yang terbaik, tidur yang paling berkualiti. Okay, tidur ni ada 3 fasa. Kalau saya nak cerita 3 fasa ni, dia akan jadi panjang pula sesi kita. Jadi yang tu kita akan sambung lain kali. Okay, kita akan sambung lain kali. Jadi, tidurlah pukul 10, bangun awal. Bangun sekurang-kurangnya pukul 5 ke. Lepas tu study 1 jam sampai subuh. Kan? Lepas subuh tu, siap-siap nak pergi sekolah dan sebagainya. Sampai sekolah, kita sekurang-kurangnya cergas. Okay. Seterusnya, tips yang keempat ialah R. Kan? FMAR. R apa dia? R adalah ritma, rutin dan revision. Okay, ritma, rutin dan revision. Okay, apa dia ritma? Ritma ni rhythm. Okay, daripada perkataan bahasa Inggeris, rhythm. Rhythm ni maksudnya rentak. Bila kita nak study, kita kena ada rentak. Sama juga macam atlet. Kalau kita tengok atlet-atlet yang hebat, kan ada sesetengah atlet tu bila dia nak beraksi, sebelum dia beraksi tu dia akan dengar muzik dulu kan, dengar muzik untuk nak dapatkan rentak dia. Sebab apa? Bila kita tak ada rentak, kita akan buat aktiviti kita tu serba-serba tak kena kan. Jadi dapatkan rentak.
dan bila ada rentak, mudahlah kita nak dapat momentum kita untuk study. Okey, macam mana nak dapatkan rentak? Jadi dalam Islam kita boleh mulakan nak dapatkan rentak kita tu, mulakan study kita tu dengan membaca Fatihah, membaca doa, kemudian bacaan-bacaan yang ringan. Tu di antara cara kita nak dapatkan rentak. Okey, ataupun buat soalan-soalan yang mudah dulu dan makin lama tingkatkan kesusahan dia tu. Jadi dengan cara tu kita akan in tune. Sebab tu kalau kita tengok soalan exam, dia ada soalan susah, sederhana dan senang. Sebab apa? Senang, sederhana, susah. Ini adalah untuk membantu para pelajar untuk dapatkan rentak dia untuk jawab exam. Sebab itulah kan, kalau kita nak jawab exam, orang selalu kata apa? Jawab soalan yang senang dulu, yang susah tu tinggal dulu, jawab kemudian. Kan macam itulah dia, sebab nak bagi dapat rentak. Okey. Lepas tu rutin. Kita kena bina rutin harian kita. Okey, kenapa rutin ni penting? Rutin ni adalah satu cara untuk kita nak terapkan memori ke dalam otot tubuh badan kita. Okey, bila otot tubuh badan kita boleh merekod apa yang kita buat setiap hari, dia akan menggerakkan badan kita sendiri untuk melakukan perkara-perkara tertentu bila sampai waktunya. Contoh, kalau setiap hari kita amalkan study sebelum subuh, kan? Jadi akan sampai satu ketika kita tak payah kunci jam pun, automatik terbangun sebelum subuh. Sebab apa? Itulah dia memori otot kita yang berfungsi. Jadi sama juga study. Kalau setiap hari kita duk buat latihan matematik contohnya, kan, kita duk ulang kaji, duk buat latihan banyak-banyak kali. Sama juga untuk subjek-subjek lain pun kita duk buat nota setiap hari, kan. Jadi badan kita akan ingat. Sebab tu kalau kita tengok, kan, salah satu kaedah menghafal yang paling cepat ialah dengan cara menulis. Dalam Al-Quran pun ada sebut, tak? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam. Tak? Yang mengajarkannya dengan pen. Pen lah, kan? Qalam. Okey? Jadi pen maksudnya kena menulis. Dengan menulis tu dia akan membantu kita ingat apa yang kita nak study tu. Alright? Seterusnya yang terakhir, right, teknik. Teknik. Nak tak nak, teknik ni adalah sebahagian daripada strategi yang boleh membantu kita capai apa yang kita nak. Okey, teknik. Dapatkan teknik sebanyak mungkin. Teknik ada sesetengah teknik kita boleh dapat daripada pembacaan. Ada sesetengah teknik kita boleh dapat daripada bertanyakan kepada orang yang lain. Setiap orang biasanya dia ada teknik-teknik yang tersendiri untuk study, ataupun untuk mengingat, ataupun untuk menulis nota. Contohnya, kan, kalau kita tengok nota yang student tulis, ada setengah tu suka tulis nota bergambar, ada setengah tu siap buat macam dialog, ada setengah tu nota macam tak apa lah, kan. Tak apa maksud saya ni, kan, macam nota dia ni kita tengok tak faham. Sebab apa? Bercelaru sangat. Tapi bagi orang yang menulis, dia faham. Sebab otak dia berfungsi macam tu. Jadi kita cari teknik yang paling sesuai dengan kita. Jangan tiru teknik orang. Cari kesesuaian. Okay? Teknik ni ada banyak, kita boleh belajar. Cari je, cari. Itulah kegunaan ada mentor. Okay? Ada mentor. Mentor boleh guide. Dapatkan tunjuk ajar daripada orang yang berpengalaman. Macam mana cara nak tulis nota, macam mana nak senang faham matematik, macam mana nak senang menghafal, macam mana senang nak faham. Okay? Jadi semuanya memerlukan teknik. Dan teknik kita boleh dapat daripada beberapa sumber, sama ada sumber dalaman yang kita sendiri develop ataupun daripada sumber luaran. Okay, sumber luaran contohnya macam mentor, kawan, cikgu, mak ayah dan sebagainya. Okay, jadi itulah 5 teknik yang saya share pada petang ni, iaitu SMART, iaitu bagaimana kita nak study smart supaya kita boleh cemerlang di dalam exam. So, okay, setakat ni sajalah perkongsian saya untuk petang ni. InsyaAllah kita sambung dalam sesi perkongsian yang seterusnya. See you. Assalamualaikum.